إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم أجمعين سيدنا آبائه وإبراهيم والملائكة المقربين ولكم الشهداء الصالحين، خصوصا إلى أرواح والأئمة المفسرين والمحدثين، ثم إلى أرجان آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواتنا وخالاتنا ولقضاوتنا وعشيرتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا وأصحاب الحقوق عن المحبة وأحسن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين قائد الدعاء والمجاهدين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita merafak sembah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang mulia ini. Semoga kita bersama dapat rahmat daripada Allah SWT dengan pertemuan kita menjadi tetamu Allah pada malam ini dengan mengikuti bacaan kita Mastika Hadis di muka surat 100. Kitab saya ni lain sikit, 175. Ada kitab lain 179 178 kali kita lah. Di tajuk yang berbunyi, tajuk kecilnya, dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Syekh kita nombor apa? Ana 175. Mana ni cetak lama ni. Jadi walaupun tajuk kita dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT, telah kita lalui beberapa perkara sebelum ini. Dalil akal yang membuktikan wujudnya Allah SWT, ya, daripada hadis yang keempat yang kita baca dulu, dan keterangan daripada hadis yang ketiga lagi, yang kedua lagi, semuanya berbincang berkaitan dengan kewujudan Allah SWT, Rabbul Khaliq, Tuhan yang mencipta, Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta alam. Dulu ana pernah sebut ma huwal alam dalam bahasa Arabnya, bahasa kita, apa yang dikatakan alam. Al-alam ma siwallah. Al-alam ma siwallah. Alam itu artinya selain dari Allah alam. Malaikat pun alam, syurga pun alam, semua alam. Allah Khaliq, Rabb dan Ilah. Kita ana 175. Kitab ada satu kitab lagi 178.
178. Saya punya 175. Jadi ada dua kitab yang ada cetak mengkali lihat. Okey, kita tajuk kecil dalil akal yang membuktikan sifat kesempurnaan Allah SWT. Yang kita cerita ada bukti dalil akal yang membuktikan wujud Allah, itu dalil akal. Kita ada dalil akal, dalil nakal. Dalil nakal ni maknanya dalil nakli. Itu dalil yang kita ambil daripada Al-Quran Karim dan sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil nakli. Kena nakal daripada Quran. Akli bahasa kepada akal kita lah. Kita melihat pokok, kita melihat alam, kita melihat langit, bumi, matahari turun naik, bulan dan bintang. Itu pada kita panggil dalil akal kita membuktikan dia ada penciptanya. Jadi kullu hadisun lahu muhdisun. Setiap yang ada tu ada yang menciptakannya. Jadi yang mencipta itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, Khalik kita. Dalil Quran banyaklah, tuan-tuan duk baca hari-hari. Khalaqas samawati wal ard, khalaqal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Banyaklah Allah Taala cipta, Allah Taala jadikan. Khalaqahu wa ja'ala. Jadi semua itu mencipta dan menjadikan dan semuanya membangkitkan. Jadi semua itu ialah dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalil nakli yang dinakalkan daripada kitab Quran Karim kita. Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil dalil nakli. Dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam mengaji kita Usuluddin, Allah Taala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Cakap kitab dulu sifat kemalan Allah SWT tidak terhingga banyaknya. Jadi kalau orang soal berapa banyak sifat kemalan Allah Ta'ala, tak tahu. Itu jawab, itu right. Kalau dia murid itu jawab begitu, dia sekolah lah, misal kata. Dia tulis tak tahu, jangan pakar. Dan dia tahu tu. Dia tahu kata memang tak tahu. Yang tahu tu Allah saja. Yang wajib dia ketahui, mengikut kata Imam As-Sanusi, ulama dan juga ulama-ulama yang seangkatan dengannya, 20 sifat yang wajib, 25 sifat yang mustahil. Wajib kita tahu itu sifat-sifat apa? Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, tidak terhingga, tapi yang wajib kita tahu. Sekira-kira kita mengetahui sifat 20 itu akan mengenal zat Allah Ta'ala, dan kita boleh menolakkan hujah-hujah sekiranya ada perkara yang boleh datang syirik kepada Allah SWT dalam apa hal, sama ada pada zat, pada sifat dan pada afal Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tolak. Jadi sebab itu ulama sebut wajib mengaji ilmu tauhid ni sekira-kira hingga sah iman kita dapat menolak dalil, boleh mendirikan dalil. Itu bagi orang yang mengaji. Walaupun diterima juga pada satu pihak, ulama kata kalau dia boleh, dia kata Allah Ta'ala tu ada, tapi dia tak boleh mendirikan dalil kerana dia tak sah iman. Kalau sekiranya dia tu taksir kerana dia tak mengaji, dia wajib mengaji. Kalau dia mengaji tak dapat juga, baru dikira boleh sah iman. Itu punya kuatnya wajib. Dalil itu wajib. Sebab benda yang tidak ada punya dalil itu kira tidak dapat dibukti, jadi taklid saja. Dan taklid itu sah jika dia taklid itu kepada orang yang benar, taklid benar iktikadnya. Dan taklid itu kena jazam. Ini dalam perkara-perkara yang berkait dengan kita mengaji sifat 20 lah. Kita kata sifat akidah. Itu akidah tauhid. Akidah ni besar. Akidah ni bukan tauhid saja. Akidah tu tauhid, dan akidah yang menceritakan perkara yang lain, perkara sam'iyat, perkara masalah nubuat dan sebagainya. Itu masuk dalam akidah. Wajib percaya pada rasul, percaya pada malaikat. Itu mana akidah. Adapun tauhid semata-mata ilmu yang menceritakan masalah tauhid Allah Ta'ala, mana Allah Ta'ala itu asal, hanya bercerita mana Allah Ta'ala bersifatnya begitu begini, itu mana tauhid. Jadi sebab itu ulama ahli bahasa kata at-tauhid asy-syai' wahid. Tauhid itu sesuatu itu satu. Sesuatu itu satu. Allah itu satu.
Dan segala yang lain itu datangnya daripada Allah yang satu. Itu huraian-huraian dalam pengaji usul din. Kita balik semula kepada tadi dalil akal yang membuktikan sifat-sifat kesempurnaan Allah SWT tadi. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan sebahagian daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu ialah apabila kita melihat sebuah lukisan yang menarik perhatian, umpamanya, tu anda tambah tu umpamanya. Tadi misalnya umpamanya, sudah tentulah kita faham dan percaya bahawa lukisan itu ada pelukisnya. Kalau kita tengok satu lukisan, tentulah kita yakin ini mestilah ada pelukisnya. Ada pelukisnya. Serta kita yakin bahawa pelukisnya itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang peraturan dan ilmu kaedah-kaedah melukis. Dia mahir, dia punya ada kaedah, macam mana nak mewarna langit, macam mana warna langit waktu petang, macam mana waktu pagi, macam mana, misalnya kita buah ketika dia muda bagaimana, ketika dia masak macam mana. Jadi itu lukisan. Jadi dia boleh melukis mengikut macam mana yang kita panggil imaginasi yang datang kepada dia. Dia boleh meluahkan melalui pena dia, melukis akan benda-benda itu. Jadi maksudnya tentulah dia mengetahui peraturan-peraturan dan kaedah melukis. Bagaimana nak buat rambut macam mana, telinga tak mana, mata macam mana, kalau dia paling macam mana, macam begitulah. Jadi ini semuanya kepintaran ilmu yang ada kepada dia tentang lukisan. Mempunyai kemahuan untuk menentukan gambaran-gambaran itu, gaya, bentuk dan kadar besar kecilnya lukisan itu, dan mempunyai daya dan kuasa membuat lukisan dan mewarnakannya mengikut corak yang dikehendaki, yang sesuai dan munasabah. Gitu maknanya. Jadi nak bandingnya, secara akal kita boleh berfikir sehingga kita lahir satu jawapan yang logik. Kalau lukisan ada pelukisnya, tentulah alam ini ada penciptanya. Begitu. Bila kita tengok lukisan itu sempurna, tapi pencipta alam ini maha sempurna, kita tak boleh nak kritik. Tengok gunung, kita tengok awan, semua kita akan kata cantik. Kalau kita tengok lagi sekali, lagi kita rasa cantik. Lagi sampai bila-bila pun kita tidak ada ayat yang menunjukkan, kita tidak boleh protes. Lagi tengok, lagi kita rasa benar. Lagi tengok, lagi rasa kesempurnaan. Sehingga manusia meniru-niru, nak buat keindahan tu bukanlah original, tapi nak pelukis tadi. Jadi sampai begitu. Maksudnya, bila kita tengok kali yang pertama, kita tengok lagi sekali, lagi kita tengok lagi sempurna. Surah apa Allah Alam terlupa sekarang, saat lagi mungkin ingat. Allah Ta'ala sebut begitu dalam Al-Quran. Kalau kita tengok lagi nampak kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi begitu maknanya. Jadi maknanya lagi dikaji, lagi lahirlah segala bukti yang menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu akal kita akan dapat menterjemahkan begitu. Untuk menguatkan lagi kepercayaan dan keyakinan itu, cubalah kita perhatikan tubuh badan kita sendiri. Gitu. Jadi tuan guru kita ni nak mengajak kita untuk bersama berkongsi, melihat. Kita dah, bagi anaknya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua, adik kakak semua, muslim-muslimat, sahabat semua, kita dah mengaji banyak kali dah benda-benda yang macam ni. Bermula dari sifat 20, kita mengaji kecil-kecil lagi. Mengaji cepat dulu, mengaji takluk, dia mengaji pula bahagian-bahagian dia istilah asal ma'ani apa nama ni, nafsiyah salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Kita semua hadam, insya-Allah semua tuan-tuan semua dah hadam. Itu macam bahagian pula istighna dan iftiqar, masya-Allah. Ini perbincangan dan beberapa lagi perkara-perkara yang lain yang dibincangkan oleh para ulama
Tujuannya ialah untuk mengatasi segala hujah yang didatangi oleh golongan-golongan lain, seperti golongan-golongan macam kita sebut Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah dan Bahaiyah, macam-macam lagi. Dan sampai hari ini sentiasa perkara-perkara ini semacam, saya sebut semacam mencabar. Kalau kita tak kuat usuluddin, tak kuat akidah, kita boleh bercerai. Dalam pada itu kita duk kira pelajaran agama seminggu 4 kali, ada hamba Allah kata 2 kali cukup. Pasal 4 dia tidak membawa kepada kekuatan ataupun menambahkan ekonomi. Dia nampak dunia, bukan dia untuk akhirat. Ini ada satu manusia, tuan-tuan boleh tahu barangkali. Itu ada. Dalam duduk 4 kali ni pun banyak orang jadi macam-macam. Sampai huwa hiya huwa ataupun dia ya la ya'riful khaliq. Itu saya tak mau cakap lah. Saya cakap huwa tu huwa ka'anhu la ya'riful khaliq. Ka'anhu la ya'riful khaliq. Sebab tu dia cakap macam-macam. Dengan ni saya sebut ka'annahu. Yang tahulah. Jadi begitu. Kita kesal benda-benda itu berlaku. Kita berperang sebagai seorang agama. Saya ni sekolah menengah, kita berjuang untuk dapat pelajaran agama tu. Bukan mudah. Dijadikan pelajaran, mata pelajaran dulu, pelajaran tak rasmi, kira wajib ambil pelajaran agama tu, kira-kira gitulah. Sampai itu kita berjuang untuk supaya agama ini tidak dipinggirkan. Mutakhir ini agama nak dipinggirkan. Tu jadi macam mana tak sebut. Kalau Melaya ni, tanah Melayu ni, majoritinya orang Islam Melayu lah. Ni jadi orang Melayu kena tahu sungguh lah. Inilah tanah, satu-satunya tanah kita, tanah tok nenek kita tinggal dekat kita. Baiknya orang Melayu, orang lain boleh jadi wakil rakyat sini, boleh jadi menteri sini. Dan bila mereka jadi jenguk lebih sikit, kita pula sampai nak buang, raja kita pun nak buang. Itu satu. Sedangkan raja itu mesti didaulatkan, sebab dia adalah menunjukkan tanah ini tanah Melayu. Bangsa dia tu, tanah Melayu sudah ada raja. Sebab saya tak sebut 2 kali masuk ni. Kalau England tu king dia ada, baru ni datang Queen Elizabeth mari sini. Tuan-tuan tahu kan? Mari kat Taipei. Dia ambil tulang-tulang askar dia hati sini balik ke England. Sampai macam tu. Jadi kita tidak persoal masalah sultan ke institusi sultan itu, institusi raja itu mesti wajib ada. Sebab itulah dalil. Kalau apa pun jadi akan datang, dalilnya negeri ini tanah Melayu ialah raja. Sebab raja tu raja negeri. Penjajah duk ambil sikit-sikit dan baki penjajah tu ada. Saya cakap banyak lagi, saya terlajak sana. Tuan-tuan tahu, kita ada merdeka orang sekarang ini penjajah yang 4 mungkin jadi pula ini penjajah yang 4. Apa sampai nak habis agama pun, raja pun nak serbu. Ini penjajah ni. Jadi kalau betul-betul rakyat sini, dia mesti sayanglah negeri ini. Bagi kita orang Islam, kita pegang pada hadis Rasulullah, hubbul watan minal iman. Kasih pada tanah air itu sebahagian tanda kesempurnaan iman. Sebab itu kita kena bangkit, pertahan. Ini ialah tanah kita, tanah air kita. Wallahu a'lam. Cerita. Baik. Tubuh kita tersusun dari berbagai-bagai anggota dan alat perkakas untuk mengisar, menapis, mengedar, membuang dan lain-lainnya dalam badan kita. Kalau kita lebih fikir, orang mengaji ilmu ketukuran tahulah, lebih tahu lagi. Tiap-tiap satu ada tugasnya yang tertentu dan ada perkaitan pula antara satu sama lain. Ini. Dan Tok Guru ni bercakap bukan saja. Kalau kita baca satu hadis yang lain, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahum wa tawasulihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'adun tada'al sairul jasad bil humma wa sa'u kama qala. Bandingan kasih sayang, hubungan baik, tolak ansur antara sama-sama orang mukmin itu ialah
Seperti mana satu badan, anggota dalam satu badan. Iza staka minhu adun, bila mengandung sakit oleh satu anggota dalam badan itu, akan turut terasa sakit oleh seluruh anggota badan. Mana terasa tak senang hati, terasa tak begitu. Bila terasa yang satu sakit, yang lain terasa sakit, mulut tak rasa nak makan, begitulah. Sedangkan yang sakit itu umpamanya kaki, tapi sakit kaki ni mempengaruhi benda-benda, tak apa nak makan sebab rasa nak demam, tidur pun tak apa boleh, begitu. Maksudnya di situ menunjukkan simpatinya. Anggota yang sakit itu kaki, tapi mulut malam terus semua gini, macam tak apa nak sedap makan pun gini. Jadi simpati, kerana simpati. Begitulah kita orang-orang beriman. Bila Palestin kena teruk, kita sendiri terasa Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa kita nak buat? Apa kita boleh bantu? Sampai begitu. Itu rasa anggota. Jadi begitu kita disusun oleh Allah Ta'ala dalam perut kita ni, dalam anggota kita ni, ada kait mengait antara satu sama lain daripada seluruh anggota itu. Jadi dia tidak dapat dinafikan, tak dapat dielakkan bahawa dia ialah macam satu anggota, satu badan, macam satu badan. Jadi sebab itu kena pelihara dia, kena jaga dia. Masing-masing ada peraturan yang tertentu dalam menjalankan dan menyempurnakan tugasnya. Masing-masing ada peranan. Tangan, kalau kita kata tangan, ada. Dan kalau kita kata kaki, kita kata mata, mulut dan sebagainya, ada peranannya yang tertentu dalam menjalankan dan menyempurnakan tugasnya masing-masing. Itu anggota. Dan masing-masing pula patuh kepada peraturan yang ditentukan baginya. Telinga, dia patuh, dia mendengar. Misalnya, lidah merasa, tangan menjamah nak megang, mencapai. Begitulah misalnya. Masing-masing ada tugas. Jika tidak, maka tugasnya tidak akan berhasil atau tidak akan sempurna. Jika tidak dilakukan, mana tugasnya tidak berhasil, akan apa tu tidak akan sempurna. Sebab tugas dia. Di ibaratnya begitu. Tuan Guru ni kita bagi ibarat pada kita begitu. Jadi ibarat yang begitu banyak tadi, contoh yang begitu banyak tadi nak menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa bijaksananya dan betapa sempurnanya Allah Taala mentadbir. Selalu saya pernah bawa banding, misalnya buah kelapa, pokok kelapa tak ada dahan, tapi unik sungguh buah kelapa itu kalau kita lihat. Kalau mau fikir, kalau tak fikir apa tak lepas. Sebab kita tengok burung terbang, tak apa tak dapat. Tapi dalam Quran sebut cerita burung terbang tu, apa yang pegang dia, apa yang jaga dia, Allah. Allah Ta'ala dah bagi dah. Jadi kalau kita tak fikir, tak ada apa-apa. Sebab itu Islam ni sah dia akal. Tidak mukallaf orang yang tidak berakal, tidak dikuasakan atasnya syariat kalau dia tidak punya akal. Jadi sebab itu akal itu sempurna, baru dia boleh, dia wajib, dia kira mukallaf, dia kira dia tu mukallaf. Kalau ada akal sempurna. Kalau tidak ada akal, ceritalah apa pun tak ada apa-apa. Kata orang Perak sebelah sana, no hand dia kata, sedih dia. Dia tak peduli apa. Tapi bagi orang berakal, satu letupan dia berfikir apa dia, satu ni dia tengok apa dia, matahari bergerak dia tengok macam mana. Jadi begitu dia berfikir. Jadi bila dia tengok ini semua, dia fikir, inna fi banyak ayat tentaranya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatadabbarun. Itu ialah ayat-ayat tanda-tanda yang memberi faedah pada orang yang mau berfikir. Itu tanda-tanda dan ayat-ayat yang berguna bagi orang-orang yang mau bertadabbur. Tadabbur juga mentadbir, makna fikir jugalah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Demikian itu ayat-ayat tanda-tanda yang membuktikan yang akan mendapat faedah dan manfaat bagi orang yang mau berfikir. Jadi ayat-ayat ini, mana ayat Allah Taala datangkan ayat-ayat Quran itu pada Nabi Muhammad untuk kita juga membacanya. Kita dapat tengok alam, kita kena fikir untuk mendapat satu kepastian akidah yang jazam tentang wujudnya Allah pencipta alam ini dan tentang berkuasanya Allah SWT yang mencipta alam ini, dan menunjukkan Allah SWT itu tidak ada siapa, tidak ada tolok bandingnya tentang apa juga dari sudut zatnya, sifatnya dan afalnya. Siapa boleh bawa pokok kayu, siapa boleh buat ikan. Dan kayanya Allah SWT sejak dulu orang cari ikan dalam laut sampai lah ni tak pernah pupus ikan dalam laut, tak pernah pupus. Sejak dulu orang minum air tidak pernah pupus air. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak datang hak tu kena bincang macam tu. Cuma ustaz-ustaz dulu, tok guru dulu dia tak bincang macam kita lah ni. Tok guru dulu mic tak ada, apa tak ada, ya. Munasabah pada ketika itu. Tapi boleh mengeluarkan banyak kitab sampai pada kita baca hari ni. Sampai kita nak baca pun tak boleh, tak pandai dalam bahasa Arab. Yang Jawi pula tak boleh. Kalau tak betul-betul belajar bahasa Jawi, kitab Jawi, Aqidatun Najin sudahlah boleh baca. Aqidatun Najin boleh. Mudah. Nurul Yaqin kita lama. Hidayatus Salikin kita lama. Ni moden yang kita buat ni dah dialih bahasa pun dengan ejaannya clear. Hak dulu boleh lah. Bawa mi tu bumi boleh jadi, bom boleh jadi. Bawa mi. Tu cerita. Nak ceritanya itu perkembangan. Jadi ini menunjukkan Allah Ta'ala itu, sebab menunjukkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa, maha bijaksana. Sampai ketika kita macam ni, kita macam ni. Ketika ini dia manusianya begini, mengebat, bergaya, pakai naik kereta pula jenamanya, pakai naik petokobang tu podang berjenama macam-macam dia. Sampai duduk macam ni lah. Dulu sila aja, duduk lah ni, duduk pula atas kursi. Begitulah. Makan dulu duduk sila talam semua lah ni, ada semua pakai satu keluarga meja 6 orang, beli mesti meja 4 orang atau 6 orang, makan bermeja di atas meja begitu. Begitu hidangnya hebat. Jadi itu perubahan menunjukkan Allah Ta'ala itu mengatur manusia ni dari semasa ke semasa, dan manusia terima benda ni, manusia terima. Sebab Allah Ta'ala bagikan kita bahasa, kita bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa lama, bahasa baru, yang bahasa Inggerisnya, bahasa Arabnya, telu, waw, macam-macam Allah Ta'ala jadi. Semua ni ada dalam Quran. Semua cerita ni ada dalam Quran. Warna apa? Bahagian alwanikum wa alwanikum, apa semua ni Allah Ta'ala jadi. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ila lita'arafu. Ada dalam semua cerita. Tak ada apa yang tidak ada dalam Quran. Cumanya apakah manusia sempat untuk menyelidiki, mempelajari ilmu Al-Quran itu sendiri, itu hak manusia lah. Tapi walau bagaimanapun, mengikut apa yang kita diberitahu daripada ilmu Al-Quran itu, Allah Ta'ala akan muntah semua sekali di akhir zaman ini, supaya manusia-manusia di akhir zaman ini sesungguhnya mereka lebih dekat. Macam mana kita boleh percaya Nabi Muhammad SAW sedang kita tak pernah nampak? Nak banding dengan zaman sahabat yang pertahankan Nabi Muhammad, yang mereka nampak Muhammad, nampak mukjizat Nabi Muhammad, nampak bila dia minta jadi pokok tu jadi pokok tu. Bila dia menghadapi Abu Jahal, Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad masuk. Masa ada Abu Talib lagi, Nabi Muhammad semayang 2 rakaat, minta Allah Ta'ala apa yang Abu Jahal minta, Nabi berdoa. Besar lagi betul-betul. Pokok tu boleh ada batu tu boleh sambung pokok. Bayang. Bukan sihir. Itu mukjizat. Boleh berlaku. Jadi ini kesempurnaan dan kebijaksanaan Allah menjadikan
manusia ni dari semasa ke semasa. Macam Nabi Muhammad ni dengan Quran, mukjizat yang paling besar pada Nabi Muhammad Al-Quran Al-Karim. Dan dibandingkan semua dengan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain, sampai Nabi Sulaiman boleh menguasai angin, menguasai jin, menguasai binatang, mukjizat Al-Quran lebih besar. Sampai begitu. Zaman kita tak ngaji dulu, kita ingat macam saya sendirilah. Saya ingat Isra' dan Mi'raj tu besar lah. Kita mengaji lagi tak besar tak mana, sebab Isra' dan Mi'raj pun dalam Quran. Sebab tu Quran tu lebih besar. Sebab itu menjadikan kita ni digalakkan supaya kita membaca Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan titah perintah Allah dalam Al-Quran. Itulah seterusnya. Baik. Dan segala perhatian yang demikian itu, maka akal kita yang sihat dan siuman. Sebab itu orang tidak sayang akal, maknanya tidak berakal atau kurang siuman pun, kita tak boleh nak letak pada dia kekuatan ataupun kewajipan tugas. Allah Ta'ala tak letak pada dia, tidak boleh taklif pada dia, tak boleh dikuatkuasakan hukum atas dia. Sihat, siuman, itu syarat. Siuman tu cakap kitanya sihat akal otak dia, dapat membuat kesimpulan dengan sepenuh-penuh percaya dan yakin. Macam kita ni, insya-Allah kalau kita belajar, kita mengaji macam tuan-tuan di Masjid Ridwaniyah ni, mudah-mudahan saya berdoa ridwanullah alaina wa alaikum jami'an, kita mendapat keridaan Allah fi hadhihi sa'ah al-mubarakah ni. Kita dapat keridaan Allah, dapat rahmat Allah. Kita bertambah yakin apa yang kita mengaji sedikit pun tidak menjadi kurang, tidak menjadi rugi. Tahu dah dulu mengaji berapa puluh tahun dah, sampai umur dah berapa puluh, 50, 60 tahun dah, 70 pun dah. Tak rugi, sebab dia memurnikan hati sonebari kita, akidah kita, supaya bertambah kuat, bertambah yakin, sehingga kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah hendaknya kamu mati melainkan dalam kesempurnaan Islam. Kesempurnaan Islam itu sempurna akidahnya, sempurna syariatnya. InsyaAllah kita balik pada Allah SWT sebagai kekasihnya, akan disambut oleh segala menteri-menteri ini, para malaikat, kita di tempat yang bahagia. Baik. Satu daripada kesimpulan tu, alam seluruhnya tetap ada yang menciptanya dan mentadbirnya. Ini cerita ringkasnya. Bila kita duk cerita banyak tu, kita yakinlah bila kita tengok bahawa seluruh alam ni ada yang mencipta dan mentadbirnya, ada penciptanya, ada pentadbirnya. Jawabnya qul huwallahu ahad. Ni hak tu jawab tu. Cari jawabnya qul huwallahu ahad. Bagi syariat Nabi Muhammad tu, dengan Quran cari jenuh tengok langit gini tu, indah sungguh. Siapa yang buat ni? Ni semua hak tu soalan daripada orang yang mau berfikir. Allah Ta'ala jawab, qul, bagi tahulah oleh Muhammad, Allahu ahad, Allah yang Maha Esa, dia yang mencipta. Allahu samad, Allah tempat segala pergantungan segala hajat. Nak apa minta Allah. Jangan minta pada dewa-dewa, jangan minta pada keramat, jangan minta pada tok guru, jangan minta pada siapa, minta pada Allah. Pada Allah. Tak minta pada Allah. Kita minta Tuhan tolong doakan anak saya, minta juga, tapi itu panggil tawassul. Boleh? Tuhan tolong kita mari sepakat berdoa supaya anak-anak kita yang masuk peperiksaan ini mendapat keputusan yang cemerlang. Kita minta doa, minta tolong, kita bersama-sama berusaha. Itu maknanya usaha ikhtiar, ya. Jadi begitu. Baik. Dengan segala perhatian demikian, maka tadi seluruh alam ini tetap ada penciptanya, ada pentadbirnya. Tapi ingat, mesti tengok, mesti lihat dan fikir, baru dapat keputusan tu, keyakinan tu. Dan belajar, makna menuntut. Belajar tu satu, melihat tu belajar, melihat. Yang keduanya belajar ilmu.
ilmu tadi, ilmu akidah. Kalau tidak kita tak tahu juga nak buat, nak kesimpulan macam mana. Jadi kena dipimpin oleh orang yang tahu. Yang keduanya, yang mencipta dan mentadbirkan alam ini ialah zat yang wajib al-wujud. Zat yang wajib al-wujud iaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang wajib al-wujud, maknanya zat yang wajib ada, yang mentadbirkan alam ini itu Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kita tak tahu jawab macam mana. Orang tanya Allah pun sifat lafzul jalalah. Lafzul jalalah, lafaz yang maha tinggi Allah. Afdalul zikri fa'lam anna Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah lafzul jalalah, nama zat. Dan nama Allah ini hanya Allah. Jangan ada orang lain lagi bunuh nama Allah. Nak bunuh nama dia, nama Allah tak boleh. Itu nama Allah khas, nama Allah. Tapi boleh di'ubida wa humida. Khairul asma' ma ubida wa humida, kata Rasulullah. Sebaik-baik nama yang diubida, yang ditakbidkan kepada Allah. Abdul Aziz, Abdul Hakim, Abdullah, Abdul Munir, Abdul Muhaimin dan Abdul Jabbar. Boleh? Tak boleh nama Jabbar, tak boleh. Itu nama sifat Allah. Nama Aziz tak boleh, tapi orang Melayu panggil Aziz je. Aziz tak apalah. Kalau Aziz itu sifat, kenapa Abdul Aziz. Tapi style orang Melayu ni, bila dia Abdul Aziz, Ji. Itu cara. Tak apalah, tapi kalau kita Aziz tak boleh. Dia Abdul Aziz. Ada dalil kan saja kata ubida, kena kita ta'bidkan Abdul Aziz, Abdul Halim, Al-Halim, Al-Karim, Al-Munir, Al-Mustafa, As-Sadiq, Abdul Sadiq. Itu nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Asmaul Husna, Asmaul Sifat. Itu jadi kita ubida. Uhmida Ahmad, Muhammad boleh bu. Muhammad apa? Bubuh lah Muhammad apa? Ahmad apa? Bubuh. Tapi orang Melayu pula macam orang Arab juga, asal bubuh mak tu mula nak gelo. Mak apa? Mak panjang, mak pendek, mak tawil. Jadi pasal ramai. Gelo pula. Gelo pun Tuhan tak dalam Quran. Jangan bergelo. Gelaran-gelaran yang pujian tak apa, tapi gelaran yang menyakit hati jangan kata pada dia. Tak boleh. Dalam Quran pun sebut jangan kita duduk menggelar-gelar orang. Jadi kalau gelaran baik tak apa. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Pasal apa dia kata As-Siddiq? Pasal dia membenarkan apa saja Rasulullah kata. Sadaqta naik Isra' Mi'raj tu, Isya balik Isya, pagi Isya balik Isya. Sadaqta ya Muhammad, sadaqta. Tak ada pun apa pun. Hingga mungkin As-Siddiq. Semua ada nama sahabat-sahabat Rasulullah tu. Kita tanya ustaz-ustaz lain lagi akan cerita bagaimana Umar apa dia Al-Faruq. Pasal apa nama Al-Faruq? Gelaran Al-Faruq. Gitu. Gelaran baik tak apa. Jangan gelaran yang boleh membawa kepada keaiban, tak boleh. Baik. Kita buat di situ, kemudian kita masuk yang mencipta tadi. Sifat hidup selama-lamanya apa? Kita hidup. Wa ma indallah khairun wa abqa. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Itu makna cerita akhirat. Syurga lebih baik, lebih abadi. Sifat hidup selama-lamanya, baqa Allah Ta'ala. Sifat yang mengetahui segala-galanya, yang setengah dengan setepat-tepat dan seluas-luasnya, muhit dengan ilmunya. Wallahu muhitun bil ibad. Allah muhitun bil kafirin. Ada banyak ayat. Allah Ta'ala itu amat mengetahui cerita orang yang baik dengan segala hamba ni. Allah Ta'ala tahu. Sebab dia menjadikan hamba tu
Dia menjadi yang mentakdirkan, qadarkan hamba tu. Allah Ta'ala tahu. Ya, bagi kita orang yang beriman, insya-Allah tidak ada apa rahsia pada Allah SWT bagi kita. Semua semua nampak. Allah Ta'ala tahu. Ya. Allah Ta'ala nampak bukan setakat benda kalau kita tengok, lihat, nampak. Allah Ta'ala dengar semua benda yang kena lihat pun dia dengar. Itu sifat berlain dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah SWT. Sifat iradat yang menentukan dan menetapkan segala-galanya dengan sebijak-bijak dan sebebas-bebasnya, itu hak Allah Ta'ala. Sifat iradah, kita masuk dalam kaunuhu muridan maknawiyat. Sebab ma'ani dan maknawiyat, sifat berkehendak. Macam mana orang kata sifat ma'ani makna tak nampak, benda tu tak nampak, maknanya nampak. Bila dia boleh buat satu benda tu, sebenarnya alam ni maknanya dia berkuasa. Itu sifat ma'ani. Bila kita dah boleh nampak begitu tersusun rapi, begitu lautnya, daratnya, bukit bukanya, gunung ganangnya, supaya kita boleh buat sehingga kita boleh bercakap. Getah-getah itu kita bernirai macam tu satu macam mana, padi-padi kuning mengurai, orang buat sajak sini. Boleh buat indah sebenarnya tu. Jadi Allah Ta'ala letakkan semua tu bagi Allah SWT. Dia ada kehendak, dia ada sifat kehendak. Jadi kita, dan sifat kehendak Allah Ta'ala nak mentiadakan kita boleh. Allah Ta'ala mentiadakan satu mungkin dan mengadakan ataupun mengadakan satu mungkin boleh. Mungkin itu suatu yang mungkin boleh, mungkin ada, mungkin tiada. Si Abu tu mungkin dia ada anak, dia mungkin kahwin atau tidak kahwin. Kalau orang nama Abu, okey, boleh jadi. Dan boleh jadi dia tak kahwin tu dia ni. Boleh jadi. Jadi itu benda-benda yang dia lakukan mungkin. Itu boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Allah Ta'ala menentukannya. Ada sebab adalah. Sebab dia tidak ada, maka tak ada. Sebab ada, tidak ada baginya sebab ada, maka tidak ada. Jadi gitu, boleh berlaku semua. Itu ialah kemungkinan. Jadi sifat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebijak-bijak dan sebebas-bebasnya. Siapa pun tak boleh nak kita kata komplain, nak query, nak bantah, tak boleh. Tak boleh. Semua sempurna. Macam tadi lah, tengok sekali, tengok dua kali, lagi sempurna. Baik. Sifat kuasa mengadakan dan mentiadakan segala-galanya menurut cara yang tertentu dan kaedah yang rapi. Daripada qudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Taala tentukan dengan kuasa yang ada kepada yang Allah Taala tersedia berkuasa dan selama-lamanya berkuasa. Sebab Allah Ta'ala itu kekal. Jadi Allah Ta'ala mengadakan dan mentiadakan itu adalah Allah Ta'ala menurut kaedah-kaedah yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mana peraturan. Daripada kaedah itulah Allah Ta'ala jadikan, itulah menjadikan kita itu ilmu. Kita kena pelajari, kita kena tuntut, maka kita dapat mengetahui. Dan sampailah satu peringkat kita dapat mewujudkan satu benda. Maknanya mereka untuk berusaha menyadarkan sesuatu. Misalnya kita tanam pokok boleh jadi buah begitu gini, dan kita tahu apa perlu pokok itu, perlu pada air. Allah Ta'ala sebut dalam Quran perlu pada air. Lepas tu kita perlu membaca dia dan sebagainya. Semuanya itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, menunjukkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Dan berkuasa bukan saja berkuasa, dia berkehendak dan berkuasa melalui peraturan yang telah diwujudkan ataupun telah diadakan oleh Allah SWT bagi setiap perkara yang dia jadikan. Bila kita belajar bab qada qadar, ada di sana qadar, itu mana tabiat. Jadi Allah Ta'ala jadikan setiap satu itu ada tabiat. Orang kita panggil tabiat semula jadi. Air lembab, basah. Kena air basah, mana boleh kena air kering. Api panas membakar. Itu memang tabiat dia. Dan itulah sunnah dia. Orang panggil sunnah alam, sunnah Allah. Jadi itu manusia bila baca dan bila dia melihat, dia dapat memberi satu keputusan, insya-Allah akan tentang
kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala itu sifat dengan sempurna, sifat kesempurnaan Allah Taala. Kemudian kita masuk sebab bunyi itu ada 15 minit lagi ya. Kalau saya terajak tuan cerita. Dalil akal yang membuktikan keesaan Allah. Okey. Baik, sikit lagi. Dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kesempurnaan ya. Ini dalil akal membuktikan keesaan Allah. Dalil akal. Kita baca sikit sempat ya. Di antara dalil-dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pula ialah bahawa apa-apa jua pekerjaan akan rosak jika ditadbirkan oleh dua ketua yang masing-masing mahukan pangkat ketua itu menjadi haknya sahaja. Kerana dengan yang demikian akan timbullah perselisihan dan gejala-gejala hendak mengatasi satu sama lain. Dalilnya yang ada hari ini, yang ada di depan kita hari ini lah. Masing-masing nak jadi duduk jadi kepala, jadi ketua, maka jadilah persaingan. Maka bila jadi persaingan, kalau ada manusia ni, orang tu kata kami yang baik, aku yang baik. Orang pula kata aku yang baik, kami yang baik. Bersaing, mempengaruhi manusia lain supaya kata dia baik. Orang ni kata mempengaruhi manusia lain pula kata dia yang baik. Antara A dan B ini gitu. Jadi itu berlaku pula kalau itu. Jadi mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil. Sejak dulu kita kenal alam ini daripada sejarah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sejarah manusia. Baca sejarah manusia, tidak pernah orang mengaku dia buat bulan. Saya pernah sebut juga dah dulu. Tidak ada pernah orang mengaku dia buat matahari. Tidak pernah. Tidak pernah orang mengaku dia buat air, dia buat air. Tidak pernah. Aku yang buat pokok kalau tak pernah. Maka apa yang ada semua, sama ada adanya Muslim ataupun bukan Muslim, akui itu dijadikan oleh yang berkuasa. Ada ayat cerita masa zaman jahiliyah Rasulullah SAW menghadapi. Allah Ta'ala ada 2-3 ayat dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Muhammad, kalau kamu tanya demo orang-orang yang menentang kamu tu, ya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka sendiri kata Allah. Demo yang menyembah berhala tuan-tuan Allah. Pengalaman saya pula, saya berhenti satu ketika, satu saya pakai skuter Vespa. Hujan, berhenti di satu pondok panas, kebetulan datang satu apik, bukan apik lah, Cina seorang orang, bukan Cina, seorang Cina datang singgah sama dengan saya. Ada lagi satu seorang India pula, kami 3, Melayu seorang, Cina seorang, India seorang. Ni dalam satu, sama-sama pakai motor. Saya yang tengok, lepak lah, Tuhan Allah punya pasal, dia kata. Dia kata Tuhan Allah punya pasal. Maksudnya Allah lah yang menurunkan, masa gitulah. Itu saya teringat apa yang kita mengaji dalam masa kita mengaji. Kita pernah disebut dalam Quran tu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya mereka yang duk menentang kamu tu, ajak sembah Allah, dia bertentang. Tapi kalau kamu tanya siapa yang jadikan langit bumi, dia berkata Allah juga. Jadi gitu. Jadi bila saya sendiri berpengalaman dalam masalah tu, saya rasa teringat balik yang kita baca dulu, duk cerita dalam Quran. Allah Ta'ala kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati la yaquluna Allah. Jadi mereka tetap percaya pada Allah sebagai Rabb.
Menjadilah kafir mereka itu, kufur mereka itu sebab mereka tidak mematuhi perintah Allah itu. Yang mereka jadi aku jadi Tuhan, Tuhan jadikan dia, Tuhan jadikan alam ini. Dia menggunakan alam ini sebaik-baiknya. Dia gunakan diri dia, dia kata Allah Ta'ala jadikan. Dia tahu, tapi dia tidak mau patuh pada perintah Allah. Itu jadi dia kufur. Jadi sifat takabur, seperti mana iblis dicop jadi syaitan. Dia tahu Allah Ta'ala jadikan dia, tapi Allah Ta'ala suruh sujud. Wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Allah Ta'ala perintah pada malaikat supaya sujud pada Adam. Fasajadu, yakni fasajadul malaikah illa iblis, melainkan iblis. Aba, enggan, wastakbara, sombong. Wa kana minal kafirin, sebab dia enggan dan sombong itu menyebabkan dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sebab pengkajian dalam ilmu tasawuf, kita akan dapat beberapa maklumat di situlah. Jadi maknanya begitu sifatnya. Jadi dalam hal ini iblis tahu Allah Ta'ala jadikan dia, tapi dia tak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam hari ni bukan orang tak tahu, kata Allah Ta'ala jadikan dia, berapa banyak dia tak, hak yang dah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah tu, yang dia keturunan Islam, berapa banyak yang tak semayang. Itu masalah-masalah yang ada depan kita ni, yang kita menjadi kewajipan untuk dakwah, supaya dakwah orang Islam supaya mendirikan Islam, mendirikan sembahyang. As-salatu imaduddin, selalu saya sebut. Faman aqamaha faqad aqama din, wa man taraka faqad haqad. Atau kama qala. Sembahyang tiang agama. Siapa mendirikan sembahyang berarti dia menegakkan agama. Siapa meninggalkan sembahyang berarti dia meruntuhkan agama. Sebab itu Islam tak boleh bangkit. Islam itu tinggi tapi tak ditinggikan. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi umat Islam tidak prihatin tentang kita kata menjati diri mereka itu dengan muslim, mukmin. Maka jadilah kita jadi ikutan yang lain. Ikutan yang lain, kalau kita nak cakap kasar lah, tak nak cakap lah, ikut lain daripada yang hak Quran Sunnah, akan jadi batil. Maka dia akan membawa pada sesat. Itu yang jadi macam haru biru tu, tuan-tuan, haru biru. Jadi alhamdulillah, Masjid Ridwaniyah, saya teringat masjid di Kuala Lumpur, Masjid Alam Shah, bukan Masjid Shah Alam, Masjid Alam Shah. Semua guru boleh masuk mengajar. Macam Ridwaniyah, orang dalam tu bukan macam Ridwaniyah ni lagi ramai. Saya mengajar situ 4 tahun, ramai. Orang semua tumpu, semua ustaz mari. Orang hebat. Jadi maknanya, insya-Allah dengan kesungguhan kita mengaji, kita mendalami ilmu yang ada pada kita, selain daripada kita tahu, selain daripada insya-Allah kita dapat pahala, kita bersama dengan para malaikat malam ni yang kita tak nampak. Mungkin kalau kita nampak, tak ada tempat kosong, kita tak nampak. Ini hadis Rasulullah sebut. Saya dah cerita pada tuan, dah baca ada hadis tu. Sebab majlis mengaji ni Rawdatun min riyadil jannah. Tuan-tuan berada di taman surga. Tiap-tiap kali milih ilmu, di mana baik, siang, malam baik, ialah kita dipantau oleh para malaikat. Dan inilah dikatakan taman surga. Bertuahlah tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti setiap kali ada kuliah, ada pengajian, kita jadi orang yang berada bersama. Ini akan menjadi saksi kita dari akhirat, insya-Allah. Dan kita mudah-mudahan dibalikkan oleh Allah Ta'ala, kita pulang kepada Allah SWT dengan pulangan yang membawa segala apa yang diperintah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripadanya daripada sekarang sehinggalah kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, insya-Allah. Jadi saya nak berhenti di situ, akan datang kita ulang balik tandalah tuan-tuan, dalil akal yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat nak habis. Jadi akan datang.
Jadi ada satu lagi, saya mengetik derma untuk sekolah kita. Siapa-siapa yang sudi nak menyumbang terus. Dan sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke kampung saya, tempat sekolah tu, kita pasar yang kelima ni sedang kita bangunkan. Dan sekarang kita pagar dan kita cuci dan kita buat parit dia, lepas air dan semua. Dan insyaAllah kita perlu pada 800,000 lah. Banyak lagi nak ketik tu, 800,000 tuan-tuan. Jadi insyaAllah. Jadi saya berterima kasih pada semua penderma-penderma yang, tapi ada juga saya cakap puasa malu tu, yang saya malu tu terkilan. Ada orang utara saya ingat saya tak nampak. Dia buat gitu kat saya puasa. Bukan dia buat kat kawan dia. Dia pun buru balik. Jadi saya minta maaf lah. Saya tidak memaksa, saya hanya minta bagi pihak sekolah. Saya wakil sekolah, saya mudir sekolah Ma'had As-Salihah. Tak orang pun, ada 30 orang je murid. Ramai sangat. Tapi tanggungan. Ya, jadi kita sekarang nak buat satu pasal. Sebab yang banyak minta ni nak perempuan banyak. Kita baru ada asrama lelaki-lelaki. Di bangunan yang kita akan bangunkan insya-Allah memerlukan lagi 800,000. Dan kita insya-Allah tuan-tuan boleh lawat tengok. Kita bangun sikit-sikit, ada duit kita bangunkan jadi progress payment kita bagi pada orang yang buat. Jadi derma tuan-tuan selalu saya dapat antara 900, 800, 700, 400 pun ada, 500 pun ada. Sedekah individu ada, macam-macam. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazak. Jadi hari ini pun saya kutip, kalau panjang umur saya tiap bulan, jangan lupa tuan-tuan, saya kutip tiap bulan. Jadi harap-harap tuan-tuan boleh sudi berderma lah, walaupun RM1, tapi itulah wakaf tuan-tuan. Saya nak habis dengan satu hadis Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bih aw kama qala." Bila mati anak Adam terputuslah segala amalan dan segala-galanya melainkan 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang tuan-tuan duk bagi ni sedekah jariah. Tuan-tuan mati pun pahala terus berjalan. Pahala terus berjalan. Sedekah jariah. Waladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh yang sentiasa berdoa pada dua ibu bapanya dan minta ampun pada dua ibu bapanya. Yang ketiga, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengan. Daripada apa yang tuan-tuan tuntut, tuan-tuan boleh berusrah dengan keluarga, dengan kawan-kawan untuk memanjang-manjangkan ilmu Allah SWT, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita diberkati Allah pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Rabbana iftah bainana wa bain قولنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم الظالمين ويا مجيب السائلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.